Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Saya Sylvia Vianeka binti Bodan, merupakan pelajar daripada kursus EJ 20903 Sejarah Awal Asia Timur. Saya akan membentangkan tajuk peranan sistem ekonomi beras dalam pembentukan identiti nasional Jepun. Beras bukan sekadar makanan ruji masyarakat Jepun, malah telah memainkan peranan yang sangat penting sejak zaman awal tamadun Jepun. Beras berfungsi sebagai asas ekonomi, alat politik, serta simbol budaya dan identiti nasional. Melalui pembentangan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem ekonomi beras berkembang dari zaman awal sehingga era feudal, dan bagaimana ia membentuk struktur sosial, politik, serta identiti bangsa Jepun. Slide yang seterusnya adalah latar belakang sejarah ekonomi beras. Asal-usul sistem ekonomi beras di Jepun boleh dikesan sejak zaman Yayoi, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Pada zaman ini, masyarakat Jepun mula memperkenalkan pertanian padi sawah basah yang dibawa dari tanah besar Asia, khususnya Cina dan Korea. Peralihan daripada kehidupan memburu dan mengumpul kepada pertanian menetap telah menyebabkan beras menjadi sumber makanan utama. Selain itu, beras juga mula digunakan sebagai barang pertukaran, cukai dan ukuran kekayaan. Sebagai contoh, komuniti yang mempunyai hasil padi yang tinggi dianggap lebih makmur dan berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal lagi, beras telah menjadi asas kepada pembentukan struktur ekonomi masyarakat Jepun. Slide yang seterusnya adalah perkembangan sistem ekonomi beras pada zaman feudal. Memasuki zaman Kamakura tahun 1185 sehingga 1333, Jepun diperintah oleh golongan samurai melalui sistem feudal. Pada zaman ini, ekonomi beras menjadi semakin penting kerana ia berkait rapat dengan kekuasaan politik dan ketenteraan. Tanah pertanian padi dikawal oleh tuan tanah dan golongan pemerintah, manakala petani bertanggungjawab menghasilkan beras sebagai cukai. Beras digunakan untuk menyokong kehidupan samurai dan membiayai aktiviti ketenteraan. Sebagai contoh, seorang samurai menerima elaun berdasarkan hasil beras daripada wilayah tertentu. Ini menunjukkan bahawa beras bukan sahaja bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kuasa politik. Seterusnya, dalam zaman Muromachi tahun 1336 sehingga 1573, sistem ekonomi beras terus berkembang walaupun berlaku ketidakstabilan politik. Golongan daimyo atau pembesar wilayah bersaing untuk menguasai kawasan pertanian yang subur kerana kawasan tersebut menjanjikan hasil beras yang tinggi. Pada zaman ini, penguasaan terhadap tanah sawah bermaksud penguasaan terhadap kekayaan dan pengaruh politik. Sebagai contoh, daimyo yang memiliki wilayah pertanian luas mampu membina tentera yang kuat kerana mereka mempunyai bekalan beras yang mencukupi untuk menyerah samurai dan rakyat. Kemuncak sistem ekonomi beras dapat dilihat dalam zaman Tokugawa tahun 1603 sehingga 1868. Pada zaman ini, kerajaan Tokugawa memperkenalkan sistem kokudaka, iaitu sistem pengukuran nilai tanah berdasarkan hasil beras. Satu koku beras dianggap mencukupi untuk menyerah seorang dewasa selama setahun. Status daimyo atau samurai ditentukan berdasarkan jumlah koku yang dihasilkan oleh wilayah mereka. Sebagai contoh, daimyo yang memiliki wilayah dengan pengeluaran 10.000 koku dianggap lebih berkuasa berbanding daimyo yang memiliki 1.000 koku. Ini membuktikan bahawa beras menjadi penentu hierarki sosial dan politik Jepun feudal. Slide yang seterusnya adalah beras sebagai alat politik dan pentadbiran. Dalam pemerintahan Tokugawa, beras digunakan sebagai alat pentadbiran dan politik. Kerajaan pusat mengawal pengagihan beras bagi memastikan kestabilan pemerintahan. Beras digunakan untuk membayar gaji samurai dan sebagai ganjaran kepada golongan yang setia kepada pemerintah. Dengan cara ini, kerajaan dapat mengekalkan kesetiaan politik serta mengelakkan pemberontakan. Sebagai contoh, sekiranya seorang daimyo gagal mengurus pengeluaran beras di wilayahnya, kedudukannya boleh terjejas dan dia boleh dikenakan tindakan oleh shogun. Slide yang seterusnya adalah peranan beras dalam pembentukan identiti sosial.
Sistem ekonomi beras turut membentuk struktur sosial Jepun, yaitu kelas yang paling atas samurai, yang kedua petani, yang ketiga artisan, dan yang keempat pedagang. Walaupun petani berada di bawah samurai, mereka dianggap sebagai tulang belakang negara kerana menghasilkan beras yang menyokong keseluruhan sistem feudal. Sebagai contoh, petani padi diberikan penghormatan dalam masyarakat kerana tanpa mereka, ekonomi dan pemerintahan feudal tidak dapat berfungsi. Ini menunjukkan bagaimana beras membentuk nilai sosial dan persepsi terhadap pekerjaan dalam masyarakat Jepun. Slide yang seterusnya adalah beras dan budaya Jepun. Selain ekonomi dan politik, beras juga memainkan peranan penting dalam budaya dan kepercayaan Jepun, khususnya dalam agama Shinto. Beras dianggap sebagai simbol kesucian, keharmonian, dan kesatuan masyarakat. Pelbagai upacara keagamaan seperti ritual penanaman dan penuaian padi dilakukan bagi memohon keberkatan hasil tuaian. Sebagai contoh, upacara Ninamesai dilakukan oleh Maharaja Jepun sebagai tanda kesyukuran kepada dewa atas hasil padi. Ini menunjukkan hubungan erat antara beras, kepercayaan, dan identiti budaya Jepun. Slide yang seterusnya adalah peralihan ke era moden. Memasuki era Meiji, Jepun mengalami pemodenan ekonomi dan sistem mata wang mula menggantikan beras sebagai sistem bayaran. Walau bagaimanapun, beras masih kekal penting sebagai simbol nasional. Kerajaan melaksanakan dasar melindungi petani padi bagi memastikan kestabilan bekalan makanan dan mengekalkan tradisi pertanian. Sebagai contoh, sehingga hari ini, beras Jepun dianggap sebagai lambang kualiti, disiplin, dan warisan budaya negara tersebut. Slide yang seterusnya adalah sumbangan kepada identiti nasional Jepun. Secara keseluruhannya, sistem ekonomi beras telah membentuk nilai-nilai penting dalam identiti nasional Jepun seperti disiplin, kerjasama komuniti, dan kesetiaan kepada negara. Beras menjadi lambang tradisi, warisan, dan keunikan Jepun yang membezakan mereka daripada negara barat. Sebagai kesimpulan, sistem ekonomi beras bukan sekadar sistem pertanian. Ia membentuk struktur sosial, mengukuhkan sistem politik, mempengaruhi budaya dan kepercayaan serta menyumbang kepada pembentukan identiti nasional Jepun. Sehingga hari ini, beras kekal sebagai simbol penting dalam jiwa dan identiti bangsa Jepun yang mencerminkan hubungan erat antara sejarah, budaya, dan negara. Berikut merupakan rujukan pembentangan saya. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.